Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah pertusan tahniah berikutan kemenangan Tuan Yang Terutama Prabowo Subianto dalam pilihan raya umum Republik Indonesia. Belanjawan negara berjumlah 6.25 bilion ringgit Brunei bagi tahun kewangan 2024-2025 diluluskan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah pertusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, berikutan dengan kemenangannya dalam pilihan raya umum Republik Indonesia 2024 baru-baru ini. Rang Undang-Undang 2024 Perbekalan 2024-2025 kini digelar sebagai Akta Undang-Undang 2024 Perbekalan 2024-2025. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara bersidang bagi hari ke-17 hari ini dengan meluluskan dua ketetapan di bawah perkara 83 Fasal 7 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 dan ketetapan di bawah bab 4 Ceraian 2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136. Dewan juga meluluskan Rang Undang-Undang 2024 Perbekalan 2024-2025 dan digelar sebagai Akta Undang-Undang 2024 Perbekalan 2024-2025 dengan peruntukan sejumlah 6.25 bilion ringgit Brunei berkuat kuasa 1 April depan. Sebelum meluluskan belanjawan tersebut, Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Kemajuan. Sidang bermula dengan penjelasan Menteri Kesihatan mengenai isu kerahsiaan individu terutama pesakit mental yang diajukan oleh Yang Berhormat Dayang Haji Rosmawati binti Haji Abdul Momin. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Kementerian Kesihatan menitikberatkan isu kerahsiaan pesakit. Rekod perubatan pesakit-pesakit berkenaan hanya boleh diakses oleh pegawai perubatan, jururawat ataupun allied health professional seperti psikologis atau medical social worker yang tertentu sahaja, iaitu mereka yang terlibat dengan rawatan pesakit berkenaan sahaja. Doktor dan profesional kesihatan lain yang tidak berkenaan tidak mempunyai akses kepada catatan klinikal terperinci pesakit tersebut. Pihak kementerian tidak akan mengeluarkan apa jua maklumat perubatan sekiranya tidak ada kebenaran diperolehi daripada pesakit. Dan dengan adanya sistem Buruhim Money jua, kita ni dapat audit trail, melihat siapa-siapa jua yang ada melihat diagnosis pun boleh tani nampak.
Ini pula penjelasan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi mengenai peranan dan perancangan masa depan strategi Pusat Kebangsaan EGNC, E-Kerajaan EGNC yang diajukan oleh Yang Berhormat Penorangkaya John Pahlawan Datuk Seri Setia, Awang Haji Adenan bin Pegawan Pin Siraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof. Dari 2021 sehingga kini, sebanyak 35% pegawai dan kaki tangan agensi yang memerlukan kelulusan profesional telah memiliki sijil pengiktirafan profesional atau professional certification dalam pelbagai bidang IT, yang mana telah menyumbang kepada adanya pakar-pakar rujukan dalam bidang-bidang IT yang tertentu. Beberapa pegawai pakar rujuk ini juga telah di-elevate atau menjadi pakar rujuk bagi pihak kementerian dalam memberikan konsultansi serta merangka hala tuju transformasi digital secara menyeluruh. Juga dijelaskan status rangka strategi nasional perlindungan dalam talian kanak-kanak untuk Brigadier Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dayang Haji Rosmawati binti Haji Abdul Momin. Framework tersebut yang mana telah diserahkan kepada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk mengimplementasinya. Namun begitu, MTIC melalui AITI juga melaksanakan inisiatifnya sendiri, iaitu Child Online Protection National Framework. AITI juga sentiasa aktif mengadakan program-programnya tersendiri seperti awareness di sekolah-sekolah, termasuklah membuat buku untuk kanak-kanak dan untuk pelajar tentang apa yang diperlukan dan dilakukan sebelum membuat sebarang aktiviti di dalam talian. Berhubung langkah mewujudkan zon perangkap had laju dan denda kesalahan lalu lintas yang disuarakan oleh Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi seterusnya menjelaskan. Di mana merujuk kepada bab 37A Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68 memperuntukkan bahawa pertandingan atau ujian laju yang melibatkan penggunaan sebarang kenderaan tidak boleh diadakan di atas jalan raya atau tempat awam tanpa kebenaran bertulis daripada Pesuruhjaya Polis. Dan hukuman atau denda yang dikenakan ada tidak kurang daripada RM1,000 dan tidak lebih daripada RM2,000 dan penjara selama 6 bulan. Dan hal penyabitan kesalahan kedua atau berikutnya, satu denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak lebih dari RM3,000 dan penjara selama 12 bulan. Manakala bagi kesalahan-kesalahan memandu, kadar kompaun telah dinaikkan mengikut had kelajuan. Selepas meluluskan peruntukan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, Dewan mendengarkan mukadimah peruntukan Wang Kemajuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dalam mukadimahnya menggariskan Jawatankuasa Tertinggi Rancangan Kemajuan Negara RKN meluluskan 305 buah projek dalam Rancangan Kemajuan Negara ke-12 RKN 12 dengan harga rancangan sebanyak RM4 bilion untuk dilaksanakan mulai tahun kewangan 2024-2025 hingga tahun kewangan 2029-2030. Dengan berkat daulat kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerjasama padu secara whole of government approach, projek-projek yang telah diluluskan disasarkan akan dapat menyumbang kepada kemajuan-kemajuan untuk mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Sejumlah RM500 juta diperuntukkan bagi perbelanjaan kemajuan untuk membiayai projek-projek yang telah diluluskan di bawah RKN ke-12. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah juga mengongsikan projek-projek yang diberi fokus dalam RKN ke-12. Projek yang berwawasan ataupun visionary dan flagship serta mempunyai ciri-ciri matlamat jangka panjang bagi menjamin kesejahteraan generasi akan datang. Dan projek yang mendatangkan impak tinggi dan dapat mengubah colak dan pencapaian sosioekonomi negara ataupun game changer.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua turut menyentuh tentang 8 objektif RKN ke-12 demi mencapai sasaran keberhasilan Wawasan Brunei 2035. Meningkatkan kemahiran dan kepakaran sumber manusia tempatan, menyumbang kepada transformasi digital ke arah meningkatkan daya inovasi dan tahap produktiviti negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aktiviti perdagangan, khususnya pengeksportan produk dari sektor bukan minyak dan gas, pembangunan sosial dan kesejahteraan rakyat ke arah meningkatkan taraf kehidupan rakyat dan penduduk, memanfaatkan pembiayaan secara alternatif seperti public-private partnership dan memperluas sumbangan dan kerjasama dari pihak-pihak yang berkepentingan dari bukan sektor kerajaan seperti GLCs dan FDIs. Meningkatkan security ataupun keselamatan negara dari ancaman-ancaman keselamatan seperti ancaman di sempadan, cyber dan sebagainya, dan menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Selepas meluluskan belanjawan kemajuan, sidang meluluskan ketetapan di bawah perkara 83 Fasal 7 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959. Ketetapan di bawah perkara 83 Fasal 7 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 bahawa tiap-tiap perintah yang dibuat di bawah perkara 83 Fasal 7 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dibentangkan di hadapan Majlis Mesyuarat Negara sebagai Kertas Nombor 1 Tahun 2024 diusulkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Dewan meluluskannya tanpa perlu dibahaskan dengan sebanyak 21 buah perintah-perintah yang telah disenaraikan dan perintah-perintah tersebut telah dikurniakan perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk digunapakai. Sebahagian daripada perintah-perintah itu sudah pun berjalan dan digunapakai pada tahun 2023 dan sebahagian lagi telah mula berjalan pada tahun ini. Kesemua perintah tersebut telah diterbitkan dalam Warta Kerajaan menurut peraturan dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam. Sementara ketetapan kedua di bawah bab 4 Ceraian 2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136, perbelanjaan sejumlah RM500 juta untuk dibenarkan, diperuntukkan dan dipohonkan dari Kumpulan Wang Kemajuan untuk maksud-maksud tertentu telah diluluskan. Ketetapan tersebut diusulkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua bagi kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia meneruskan rancangan-rancangan yang telah dirancangkan. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung hari Sabtu 23 Mac pukul 10 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam dan pukul 11 malam. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.bn. Majlis Khatam Al-Quran 78 kali khatam ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, penuntut-penuntut sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bermula petang tadi dengan majlis pelancaran memulakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di keempat-empat daerah. Bagi daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Jamiah Asri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan.
Bagi daerah Blyth, majlis yang sama berlangsung di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blyth. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Di daerah Tutong, majlis diadakan di Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dan di daerah Temburong, majlis berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Negara Brunei Darussalam menyokong cadangan ASEAN untuk mengawal pemasaran makanan dan minuman bukan alkohol bagi melindungi kanak-kanak ASEAN. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk mencapai tahap kesihatan yang tinggi. Negara anggota ASEAN termasuk negara Brunei Darussalam telah menghasilkan 12 cadangan untuk mengawal selia pemasaran makanan dan minuman bukan alkohol bagi melindungi kanak-kanak dan generasi akan datang daripada kesan bahaya pemasaran permakanan. Setelah diluluskan oleh Mesyuarat Pegawai Kanan mengenai Pembangunan Kesihatan SOMHD pada Mac 2023, dan disusuli dengan Mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN AHMM pada bulan September 2023. Negara pada 18 Mac lalu mengambil bahagian dalam pelancaran secara maya piawaian dan garis panduan minuman mengenai tindakan bagi melindungi kanak-kanak daripada kesan bahaya pemasaran makanan dan minuman bukan alkohol di rantau ASEAN. Semasa acara tersebut, rakaman video mesej yang mengandungi sokongan daripada 10 Menteri Kesihatan ASEAN dikongsikan. Antaranya daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, yang menunjukkan sokongan penuh terhadap pelaksanaan dokumen tersebut untuk melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada pemasaran makanan dan minuman bukan alkohol yang tidak sihat di rantau ASEAN. Beliau turut menyokong usaha untuk mewujudkan persekitaran makanan yang lebih sihat bagi memastikan kanak-kanak di rantau ASEAN mempunyai pilihan pemakanan yang lebih sihat. Mewakili negara Brunei Darussalam, Dr. Hajah Nurul Ehsan binti Haji Abdul Hamid, Pegawai Perubatan Kanan dari Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan, bersama Dr. Ermina Nizarina binti Haji Abdul Rani, Pemangku Ketua Pusat Promosi Kesihatan, serta ahli-ahli Jawatankuasa Kawalan Kod Pemasaran Makanan dan Minuman yang berhemah kepada kanak-kanak negara Brunei Darussalam. Acara merupakan anjuran The Department of Health, Ministry of Public Health Thailand dengan Thailand sebagai negara peneraju projek dan diketuai bersama oleh Filipina dan Singapura dengan sokongan daripada Rakan Kongsi Dana Kanak-Kanak, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Alive and Thrive. Kementerian Kesihatan petang tadi mengadakan majlis tadarus dan penyampaian derma anak yatim. Majlis berlangsung di Surau Hospital Raja Isteri Pengira Anak Salehah. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 27 anak yatim daripada warga kaki tangan Hospital Raja Isteri Pengira Anak Salehah. Turut diadakan bacaan tahlil. Sementara itu, di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tungku Katok, majlis tadarus diadakan oleh Kementerian Keuangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah,
Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Majlis dimulakan dengan penyerahan sumbangan wakaf kepada Imam Masjid, Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tungku. Majlis Tadarus sempena bulan Ramadan terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Lewat petang kemarin, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis tersebut di Masjid Jeffrey Wolkiah, Kampung Batong. Majlis dikendalikan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga diadakan penyerahan wakaf daripada kementerian berkenaan berupa peralatan-peralatan bagi kegunaan masjid tersebut. Majlis seumpamanya diadakan setiap tahun dengan hasrat dapat mengeratkan silaturahim antara kalangan para pegawai, kaki tangan serta jemaah masjid dan penduduk kampung. Majlis Tadarus Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya diteruskan petang tadi di Masjid Kampung Belais, daerah Temburong. Rombongan diketuai oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis didahului dengan penyampaian sumbangan wakaf berupa barang keperluan masjid. Majlis dikelolakan bersama Jabatan Tenaga dan Jabatan Kehakiman Negara dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Belais. Juga mengadakan Majlis Tadarus rombongan Kementerian Hal-Ehwal Agama di Masjid Kampung Sungai Buloh. Bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal-Ehwal Agama. Ini diikuti dengan tadabbur Al-Quran dan tadarus. Sementara itu, rombongan Pusat Dakwah Islamiah lewat petang kemarin mengadakan majlis tadarus bersungkai dan sembahyang sunat tarawih serta witir bersama Mu'alaf Persatuan Nurul Islam. Majlis yang dikendalikan melalui bahagian pembangunan Mu'alaf kebajikan Mu'alaf itu diadakan di Pusat Dakwah Islamiah. Mengetuai rombongan Pengiran Noorayati binti Pengiran Haji Kasharan, Ketua Bahagian Penyebaran Dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Juga diadakan penyerahan buku panduan sembahyang sunat tarawih dan witir Siri Bimbingan Mu'alaf serta Ratib Al-Atas Siri Bimbingan Mu'alaf. 98 pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diraikan pada Majlis Khatam Hafaz 30 Juz Al-Quran. Majlis berlangsung pagi tadi di Musallah Institut berkenaan. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, pemangku Menteri Hal-Ehwal Agama. Para pelajar yang diraikan berjaya khatam hafaz 30 juz Al-Quran secara bertalaki di hadapan guru masing-masing. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Majlis yang sama juga diadakan oleh Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Brina dan Muara pagi tadi di Pusat Berkenaan di Rancangan Perumahan Negara RPN Lambak Kanan. Majlis antara lain bertujuan menyemarakkan lagi bulan suci Ramadan di samping mengeratkan hubungan silaturahim. Awang Muhammad Wadihan Azhar bin Rasihan alias Daniel dari Sekolah Rendah Sengkurong dan Dayang Rabiatul Adawiyah binti Rosman dari Sekolah Rendah Katok B masing-masing muncul juara kategori lelaki dan perempuan peringkat akhir pertandingan hafazan Al-Quran khusus bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas dari sekolah-sekolah rendah kerajaan senegara. Pertandingan berlangsung pagi tadi di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengira Anak Haja Saleha, Kampung Katok.
6 pelajar lelaki dan 6 pelajar perempuan dari 10 buah sekolah rendah kerajaan bersaing pada peringkat akhir. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan, pertandingan bertujuan mengintegrasikan bacaan Al-Quran ke dalam rutin harian pelajar. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan meneruskan operasi Kabat yang menumpukan beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara dan daerah Belait. Dalam operasi di sebuah rumah di Mukim Berakas B dan bilik sewa di Mukim Mentiri, seorang warga negara asing didapati melakukan 2 kesalahan di bawah peraturan imigresen, iaitu bekerja bukan dengan majikan asal dan tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen Mansur. Sementara itu, seorang warga negara asing lagi turut didapati bekerja bukan dengan majikan asal dalam operasi yang tertumpu kawasan awam Mukim Seria. Manakala dalam operasi menyasarkan bilik dan rumah sewa di Mukim Lumapas dan Mukim Kilanas, 20 warga negara asing diperiksa. Seorang warga negara asing dipercayai melakukan 2 kesalahan, iaitu tidak bekerja dengan majikan asal dan tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen Mansur. Dan 2 warga negara asing didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal, iaitu tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen Mansur. Salah seorang daripada individu yang ditahan, Lisna Ariatna, warga negara Indonesia, dijatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan dan denda RM800 sebagai ganti kepada hukuman sebat setelah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen, iaitu tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen Mansur. Permohonan bagi Skim Technical and Vocational Education and Training TVET bagi sesi akademik 2024-2025 khusus bagi pelajar lepasan peringkat O mula dibukakan hari ini hingga Isnin 22 April 2024 pukul 4 petang. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa dalam kenyataan memaklumkan skim TVET adalah merupakan salah satu projek kerjasama di antara kementerian berkenaan dan Majlis Perancangan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Jabatan Perdana Menteri. Skim tersebut menawarkan program yang membawa kepada pekerjaan sambil meningkatkan kelulusan dan kemahiran anak-anak tempatan. Orang ramai khususnya para penuntut yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dialalukan untuk memohon bagi mendapatkan skim TVET ini. Sebarang pertanyaan lanjut mengenai hubungi Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan melalui platform-platform yang tertera. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan kerja-kerja pembaikan paip bocor di kawasan Tangki Mengkubau telah selesai dilaksanakan semalam. Jabatan berkenaan memberi jaminan segala usaha dilaksanakan bagi memastikan bekalan air pulih. Hubungi talian Darussalam 123 bagi sebarang aduan mengenai bekalan air atau permohonan bekalan air tangki. Orang ramai juga masih boleh mendapatkan bekalan air di tangki-tangki biru yang disediakan.